Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, satu berita yang mengejutkan, satu kejutan besar kepada Malaysia. Ini disahkan di mana satu individu telah pergi meninggalkan kita, meninggalkan Malaysia. Dan ini sudah pasti menggemparkan Istana Negara, menggemparkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggemparkan Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan Raja Permaisuri. Dan sudah pasti menggemparkan seluruh ahli politik di Malaysia. Disahkan, saudara-saudara, Agong, Raja Permaisuri, zahir takziah kepada keluarga bekas Presiden MCA. Jadi channel ini di kesempatan ini juga mengucapkan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Presiden MCA Tan Sri Lee San Chun yang meninggal dunia semalam. Berita bertarik pada 4 Mac 2023. Turut menzahirkan ucapan takziah Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Menerusi satu hantaran di Facebook Istana Negara, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Aziza menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Lee dan berharap seluruh keluarga yang ditinggalkan, keluarga mendiang, untuk sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu. Seri Paduka berdua menghargai jasa, khidmat dan bakti mendiang kepada masyarakat dan negara. Demikian menurut catatan tersebut. Untuk pengetahuan, tuan-tuan dan puan-puan, mendiang San Chun yang berumur 88 tahun, yang dilahirkan di Pekan Pahang, pernah dilantik memegang beberapa portfolio menteri, antaranya Menteri Buruh, Kerja Raya dan Kemudahan Awam, dan Menteri Teknologi, Penyelidikan dan Penyelaras Kampung Baru. Ketika hayatnya, mendiang pernah berkhidmat sebagai Presiden MCA, bermula pada tahun 1975 sehingga bersarah daripada arena politik pada tahun 1983. Selain pernah memegang jawatan Ketua Pemuda MCA dan pernah dilantik sebagai Setiausaha Eksekutif Parti Perikatan. Saudara-saudara, ini satu pemergian yang besar bagi saya, satu kejutan besar untuk Malaysia. Dan sudah pasti kepimpinan mendiang ini telah terpahat, telah menjadi sejarah di Malaysia. Di awal pembabitan dalam dunia politik, mendiang juga pernah bertanding pada PRU bagi kerusi Parlimen Kluang Utara dan memenangi kawasan itu pada tahun 1959. Dan ketika itu juga baru berumur 24 tahun. Jadi ini satu tokoh yang menjadi contoh. Di awal usia 24 tahun sudah pernah menang dan saya rasa menjadi menang kerusi Parlimen Kluang Utara. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ini satu berita, satu pemergian yang mengejutkan Malaysia. Kita ucapkan takziah kepada keluarga mendiang. Salam takziah. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu berita mengejutkan, satu kabar mendukacitakan. Bagi saya ini satu pemergian yang saya lihat daripada artikel ini, pemergian individu ini yang tidak diratapi,
Jadi pada akhirnya saya tertarik untuk melakukan video ini supaya ramai yang mengetahui tentang ini. Pemergian Dr. Kamal Al-Helbawi yang tidak diratapi. Kenyataan ini ataupun sumber artikel ini daripada Haraka Daily. Awal semalam waktu Malaysia. Berita ini bertarik pada Mac 2023, 3 hari bulan. Awal semalam waktu Malaysia, seorang penggerak utama Ikhwan Al-Muslimin satu ketika dahulu, Dr. Kamal Al-Helbawi, telah kembali ke rahmatullah. Beliau mengembuskan nafas terakhir di London setelah kembali daripada Mesir beberapa tahun lalu. Dr. Al-Helbawi dilahirkan Mesir pada tahun 1939 dan merupakan graduan dari University Kahira dalam bidang kesusasteraan. Jadi saudara-saudara, ini mungkin pemergian yang mengejutkan Malaysia juga. Sebagai salah seorang penggerak Ikhwan Al-Muslimin, sejak beliau di Mesir sehinggalah berhijrah mendapatkan pelindungan politik di United Kingdom. Jasa beliau terhadap dakwah dan pemikiran Islam cukup besar. Beliau pernah menghabiskan beberapa tahun berdakwah di Nigeria dan terlibat menasihati pimpinan Mujahidin Afghanistan ketika menghadapi pencerobohan Soviet Union. Di UK, beliau cukup dikenali oleh komuniti Muslim di negara tersebut. Beliau adalah antara pengasas Muslim Association of Britain ataupun MAB yang menghimpunkan ramai pemimpin dan ilmuwan Muslim di United Kingdom. Saya sempat beberapa kali bertemu dengan beliau sama ada di United Kingdom, dan ketika beliau berkunjung ke Malaysia menghadiri jemputan PAS. Jadi saudara-saudara, ini satu pemergian yang mengejutkan seluruh parti PAS bagi saya. Nah, sudah pasti mengejutkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, di mana beliau ini adalah satu penggerak ataupun salah seorang penggerak Ikhwan Al-Muslimin sejak beliau di Mesir, dan pada akhirnya menurut berita ini yang bertarik pada 3 Mac 2023 yang diterbitkan hari ini 3 Mac 2023, pada awal semalam waktu Malaysia, seorang penggerak utama Ikhwan Al-Muslimin satu ketika dahulu, Dr. Kamal Al-Helbawi, telah kembali ke rahmatullah. Beliau juga banyak membuat kajian mengenai kemunculan aliran teroris di dalam dunia Islam, khususnya pasca peperangan Afghanistan Soviet Union. Ketika itu beliau juga menceritakan beliau pernah berdemonstrasi di hadapan Dr. Mahathir Mohamad ketika beliau berkunjung ke London selepas Anwar dipecat dari jawatan timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998. Pada tahun 2008 pula, semasa Anwar Ibrahim melarikan diri ke kedutaan Turki, setelah Saiful Bukhari membuat laporan polis menuduh Anwar meliwatnya, saya mengiringi beberapa orang pimpinan utama PAS di London bertemu tokoh-tokoh Muslim termasuk Dr. Al-Helbawi. Jadi itu adalah sedikit sejarah, bukan ada kaitan untuk memburukkan mana-mana individu. Namun ini hanyalah saya hanya sampaikan pemergian ini dengan tajuk yang diberikan daripada Haraka Daily, pemergian Dr. Kamal Al-Helbawi yang tidak diratapi, dan pada akhirnya beliau ini yang memang pernah menghadiri jemputan PAS, berkunjung ke Malaysia menghadiri jemputan PAS. Jadi saudara-saudara, ini satu pemergian yang mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan seluruh PAS.